Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ke-11. Okey, soalan kamu adalah berkenaan dengan graf jarak masa. So, apabila melibatkan graf jarak masa, ianya adalah bab tingkatan 4 iaitu bab 7 di bawah tajuk graf gerakan. So, ini adalah perjalanan sebuah kereta dari bandar A, kemudian dia ke bandar C melalui bandar B. Okey, so bolehlah cikgu tulis seperti ini. Okey, kemudian dia ke C melalui B. Alright, so kita ada maklumat seperti itu untuk tempoh 100 minit. Okey, so kita beralih kepada soalan. Soalan kamu yang pertama adalah berkenaan tempoh masa. Okey, so dia nak tempoh masa dalam minit kereta itu berhenti. Ketahuilah bahawa apabila berhenti bermaksud kita akan menuju kepada graf yang mendatar. Okey, berhenti bermaksud graf yang mendatar lah, bermaksud dia tidak bergerak. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini 160, kemudian dia ke kilometer yang ke 100. So dia bergerak. Kemudian dekat sini kamu nampak dia adalah kawasan yang mendatar. So dekat sini masa mendatar ini bermula pada minit yang ke-30 sehingga minit yang ke-50. So dekat sini kamu punya jawapan seharusnya ialah 50 minit tolaklah dengan 30 minit. So seharusnya jawapan kamu ialah 20 minit kerana ianya berhenti ataupun berada dalam keadaan mendatar untuk selama 20 minit di sini daripada 30 sehingga minit yang ke-50. Okey, selesai. Nyatakan jarak bandar A dari bandar C. Jarak bandar A dari bandar C. So pastinya jarak kamu permulaannya bermula daripada yang ke 160 km, kemudian dia menuju ke 100, kemudian dia menurun sehingga ke paksi kosong. Bermaksud dekat sini jarak antara bandar A ke bandar C pastinya 160 km lah. Okey, pastinya 160 km sebab memang daripada 160 sehingga ke kosong ataupun kosong sehingga ke 160. Okey, so itulah jawapan dia. Okey, yang seterusnya hitung laju purata. Okey, so perkataan laju dekat sini ataupun laju purata dekat sini membawa maksud lajulah sama dengan jarak bagi masa untuk keseluruhan perjalanan. So dekat sini kamu ada rumus iaitu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, untuk mengira laju, inilah rumus dia, jarak bahagi dengan masa. Seharusnya jarak kamu ini dalam unit kilometer. Okey, so masa kamu seharusnya dalam unit jam. Itulah yang sepatutnya. Alright, so untuk keseluruhan perjalanan, jarak kamu adalah 160 km. So itulah total ataupun jumlah jaraknya. So masa kamu 100 minit. So ini dalam minit, seharusnya kamu kena bahagikan dengan 60 supaya dia menjadi jam. Okey, sebab kamu ada 100 ini dalam minit, so kena bahagi dengan 60 supaya dia jadi dalam tempoh jam. Okey, so kita keluarkan kalkulator. So kamu boleh buat macam ni 160, kemudian kamu buat bahagi dengan kurungan 100 bahagi dengan 60. Okey, so kamu boleh buat macam tu. Okey, dua kali bahagi tak apa, janji dipisahkan oleh kurungan. So kamu tekan sama dengan, dapatlah jawapan 96. So seharusnya jawapan kamu ialah 96 km per jam. Okey, so itulah dia punya kelajuan ataupun laju purata. Okey, yang terakhir, huraikan perjalanan kereta itu dalam 30 minit yang pertama. So dia nak untuk 30 minit yang pertama. So kalau kita tengok daripada graf, 30 minit pertama duduknya di sini. Okey, so biasanya untuk soalan kamu berkenaan dengan huraian ni ataupun huraikan, kita boleh sebut tentang laju lagi sekali lah. Okey, so kita ambil lagi sekali rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. Alright, so jarak kamu seharusnya adalah 160 tolak dengan 100 lah. Okey, yang mana kalau ikutkan itulah jumlah jaraknya, iaitu daripada 160 sehingga ke 100. So masa kamu kalau ikutkan tempoh masanya ialah 0 ke 30, bermaksud 30 minit lah. Okey, 30 minit kita tukar kepada jam bahagi dengan 60. So kamu akan dapat jawapan iaitu 120 km per jam. Okey, so kalau ikutkan, kalau kamu nak huraikan perjalanan, so bolehlah kamu kata bahawa untuk tempoh 30 minit yang pertama, kenderaan ini bergerak dengan kelajuan 120 km per jam dalam tempoh masa 30 minit dalam jumlah jarak
60 kilometer. Okey, setakat itu saja kita punya perbincangan untuk soalan nombor 11 ini. Seperti biasa, kalau kamu boleh faham dengan apa yang Cikgu cuba sampaikan, bolehlah ajar kepada rakan-rakan kamu yang lain. Okey, so jangan lupa untuk tinggalkan ruangan komen di bawah dengan sebarang soalan ataupun mungkin request soalan apa yang Cikgu nak selesaikan. Jangan lupa tekan button like dan juga subscribe sehingga kita berjumpa lagi untuk soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.